Sekian jemput je Alright. kata. Okay. Kita tunggu Okay, beberapa minit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nukman Surah. Okay, live pada hari ini insyaAllah kita akan live bersama Imam Muda Azhar. Kita masih tunggu dia. Lagi dia dah masuk lagi, kita on macam biasalah. So setakat ni kita dah live dah ya rakan-rakan dekat page. So kalau misal kata ada pertanyaan apa-apa dekat Ustaz Azhar, Ustaz lah, nak panggil Ustaz kot. Bolehlah tanya kat Ustaz. Sekejap lagi kita akan try bagi kat dia. Kita try lah. Cakap apa pun tak tahu. Hilang lah. Assalamualaikum, salam Ramadan. Waalaikumsalam, Cik Hajar. Abang Dik dah masuk dah. Okay, 1, 2, 3. Assalamualaikum, dengar. Dengar. Waalaikumsalam. Nukman boleh jadi host tak Nukman? Guguk gagap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, pada hari ini sempena Ramadan yang pertama, kita nak sharekan sikit lah sedikit amalan-amalan yang kita boleh share bersama dengan Ustaz Azhar ataupun lebih dikenali dengan Imam Muda Azhar. Kita sharekan ilmu-ilmu apa yang kita boleh dapatkan, insyaAllah. Kita tak mau melengahkan masa lagi, kita jemput Ustaz, insyaAllah. Boleh mula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma ba'd. Di konsep kita ni macam forum ke? Macam mana? Dia tak forum, dia lebih kepada santai-santai dengan abang ni, dengan Ustaz. Ceramah, bagi tazkirah, bagi tip sikit. Oh, kira aku je lah cakap, hampa tak diam, hampa duduk diam lah. Kami dengar je. Tak boleh lah. Kita pun nak dengar juga. Sambil-sambil kita boleh share-share. Sebelum tu nak kenal dulu kot noh. Siapa dia? Yang pertama Dina memang kenal. Adinda saya. Ustaz kita ni nama siapa? Tak, bukan Ustaz lah, saya salah seorang staff dari Tiram Sungai Petani, Muhammad Numan bin Asmullah. Boleh panggil Numan saja. Salam Ramadan. Seorang lagi ustazah kita, nama siapa? Saya staff JF Town, Nabila. Panggil. Ya. Kali dengan ustazah Dina juga lah. Allah, Ustaz. Di OP yang sama. Di OP yang sama lah. Nabila JF Town. Oh, Pulau Pinang. Apa nama ni? Muaz apa? Nukman mana? Sungai Petani? Sungai Petani juga. Sekali dengan Dina. Sekali dengan Dina. Okey, baik, insyaAllah. Okey, baik. Tak apalah, kita buat santai-santai, cakap sikit, lepas tu sembang sikit, tanya sikit. Saya pun boleh tanya jugalah kalau saya tak tahu kan. InsyaAllah. Nah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah pun masuk ke dalam bulan Ramadan dan saat ini kita sedang menjalani hari pertama Ramadan bagi negara kita ataupun negara-negara yang memulakan Ramadan pada hari ini. Dan sedia maklum, Ramadan kita kali ini agak unik kerana kita berada di dalam tempoh PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan MCO, yang mana ada beberapa perkara yang sepatutnya menjadi kelaziman kita laksanakan ataupun menjadi rutin tahunan saat Ramadan ini tak dapat kita laksanakan. Antaranya yang paling terasa sekali semalam lah,
tak dapat kita solat sunat tarawih. Mungkin ada yang suka lah tak dapat sembang tarawih, tapi ada orang yang suka sembang tarawih dia rasa tak seronok lah. Satu. Kemudian hari ni pula petang ni mungkin ada kelainan sikit. Sepatutnya petang ni kita akan dah mula membayangkan dah hari ni nak pergi bazar Ramadan nak mula dari sebelah mana, area mana kita nak serang dulu kan. Kemudian kita nak buat repeat balik kawasan mana sebagainya. Tapi saat ini tak dapatlah macam tu. Tapi bukan kata tak dapat juadah ada sebab kreativiti manusia ni kan. Kalau nak makan ni macam-macam cara dia boleh buat, antaranya COD lah macam-macam kan, boleh order. Baik, cuma nak jalan, nak tengok sendiri, juadah tu tak dapat. Okey, itu antara yang dapat kita rasa untuk Ramadan kali ni. Okey, baik. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, saya mohon izin untuk kita mengambil keberkatan dengan mengangkat tema program kita berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini yang bermaksud ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman ni makna orang yang ada keyakinan, orang yang ada kepercayaan, orang yang ada pegangan. Ya. Kalau orang itu tidak ada keyakinan dan pegangan, maka tak termasuk dalam kalangan orang yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey. Bila Allah Ta'ala menyeru mereka yang beriman ini, maka apa kata Allah? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kalian siyam, akan puasa. Jadi maknanya arahan perintah puasa ni diwajibkan ke atas orang yang ada keimanan. Apa kita faham? Secara mudahnya orang yang tak beriman, orang yang tidak ada keyakinan kepada Allah, dia tak akan mampu berpuasa. Ya, kalau kita tengok seseorang tu boleh je kalau dia masuk dalam tandas minum air pipe dalam tandas, walaupun kita kata jijiknya, apa ada ke orang macam tu? Ada kan, dia sanggup. Atau mungkin dia beli makanan juadah kan, pergi masuk dalam hutan, kebun ke makan seorang-seorang, boleh dia buat. Maknanya dia boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi bila orang yang beriman, dia ada satu keyakinan, di mana pun aku berada, Allah tetap memerhati aku. Jadi ini yang dimaksudkan, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Makna orang yang beriman, dia tidak akan melanggar arahan puasa walaupun di mana dia berada. Kenapa? Puasa dia apa? Puasa umpama kita menanam pokok. Tanam pokok, kita semai, kita jirus. Kita jaga adab-adab puasa, kita jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa ataupun mengurangkan pahala puasa. Itu maksud kita suburkan pokok puasa kita ni. Kenapa? Kerana akan keluarnya buah yang dinamakan la'allakum tattaqun, buah ketakwaan, buah takutnya kita kepada Allah. Baik. Jadi jelaslah kepada kita, amalan berpuasa ni bukan sekadar kita menahan lapar, tak makan apa yang kita nak makan, tak minum apa yang kita nak minum. Bukan sekadar itu. Bahkan ianya lebih daripada yang kita fikirkan. Kerana apa? Peranan puasa menjadikan kita orang yang bertakwa, dan takwa adalah bekalan yang mana menjangkaui dimensi kehidupan dunia. Sebab apa? Sebab takwa adalah bekalan untuk kehidupan di akhirat nanti. Seperti mana firman Allah, watazawwadu, siapkanlah bekalan, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa, takut kepada Allah. Beza takut kepada Allah dengan takut kepada manusia. Kalau takut pada makhluk, contohnya harimau, kita semakin jauh, kita kena lari jauh, jangan pergi dekat. Takut kepada hantu sekalipun, lari jauh, jangan pergi dekat. Berbeza kalau takut kepada Allah, kita semakin dekat, semakin banyak kita ingat Allah, semakin kita nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sikit sebanyak tentang pembukaan kita tentang ayat Quran yang mewajibkan kita berpuasa. Okey, silakan. Ikutlah Dina ada pandangan-pandangan tertentu kan. Nabila. Silakan. Dina tak ada apa ni. Kita ada Nur seorang ni, saya ada bos sayang. Cik orang besar juga, orang kuat tiram. Cik Amin. Assalamualaikum semua Ustaz. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cik Amin jangan termakan dengan apa nama ni, dengan bodek Bradina ni. Ada je nak malam lawak banyak. Ustaz dekat mana tak? Saya ada di Pondok Sungai Karangan. Tak jauh mana? Pondok Sungai tak Karangan. jauh. Mai jalan-jalan kot ni ke lapang-lapang. InsyaAllah kalau tak kena tangkap kena sibuk lah ni. Yalah. Abang kata pergi Kalau hantar lepas bantuan tak apa. ni, lepas musim PKP insyaAllah kita pergi dah tengok apa InsyaAllah. Ahlan wa sahlan insyaAllah. Okey. Sementara tu, kalau tadi kita dah berbicara tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah daripada berpuasa untuk menjadikan kita ni la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Kemudian berbalik kepada soalan yang Dina ataupun Nabila sebutkan tadi, macam mana persiapan kita, macam mana kita nak menjalani puasa yang pertama ini dan sampailah kepada puasa-puasa yang seterusnya. Okey. Jadi satu benda aja Dina. Kalau lah cakap Kedah tak apa Dina. Orang Terengganu. Faham cakap Kedah? Tak apa, cakap Kedah okey ke? Kita orang Kedah sekarang ni. Nabila orang mana? Dia orang Baling. Internet tak kuat sangat kata. Oh, orang Bali kan. Orang Bali tak apa. Kita sekalian cakap Bali pun tak apa deh. Okey, baik. InsyaAllah. Yang kita nak sebutkan tadi ni. Okey, Dina. Cara orang Kedah cakap dia kesak sikit lah. Tapi lagu ni lah. Hang kalau hang nak pergi Kuala Lumpur. Hang nak pergi Kuala Lumpur. Apa benda yang hang dah siap barang semua. Kan hang dah kemas baju untuk apa hari hang nak pergi. Lepas tu dengan minyak pun hang dah isi. Lepas tu touch and go pun hang dah top up sebagainya. Dan ada satu benda yang penting yang hang perlukan bila hang nak pergi ke KL. Apa benda? Benda paling penting nak pergi KL. Minyak semua dah isi semua dah. Okey. Ya, tak ada kendaraan macam nak isi minyak. Biar betul. Okey. Satu benda yang paling penting. Ataupun sesuatu lah, bukan benda, sesuatu. Selain daripada diri sendiri. Ya, memang diri sendiri, hang dah ready semua, hang dah tidur yang cukup, hang dah isi minyak, hang dah top up teshingo, hang dah isi baju-baju semua dah cukup, makanan, duit semua ada. Tapi ada lagi sesuatu yang penting. Kalau hang tak ada benda ni, hang tak sampai KL. Jalan. Okey, jalan. Petunjuk arah. Signboard. Duit. Itulah yang dimaksudkan. Hang kena tahu. Hang kena ada petunjuk arah. Betul tak Nabila? Nak pergi ke Bali kena tahu arah mana kita nak pergi. Maksudnya secara mudah pengetahuan. Kena ada pengetahuan. Kalau nak pergi ke KL, tiba-tiba talau pergi ke Gurun, keluar-keluar dari Sungai Tani, orang pergi ke kanan. Ataupun halau ke Pulau Pinang, naik ke Ipoh, naik ke KL. Ni tak ada talau pergi ke Gurun, lepas tu pergi ke Pendang, letak semua agak-agak sampai KL lah. Tak sampai. Sebab orang tanya dia, nak pergi mana? Aku nak pergi KL. Orang tanya KL tu pergi mana? Aku tak tahu. Aku jalan. Lagi mana jalan, aku jalan. Kan? Buat kita Dina ni dia duduk dengan saya. Memang dia kecil-kecil dulu pun. Kan? Tapi dia cakap orang putih dulu ni. Lah ni tak tahulah perangai dah Laguna. Lama dah tak jumpa. Kan? Dia selalu sebut follow the flow. Follow the flow. Saya ingat lagi. Kan? Lagi mana ada jalan. Lagi mana ada jalan, dia duduk jalan je. Tak boleh. Sebab tu macam tu juga puasa. Puasa, kita bukan hanya puasa, tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum. Orang tak makan, aku tak makan. Orang buka, aku pun buka. Orang main try, aku main try. Orang lapang, aku lapang. Tak, puasa bukan macam tu. Puasa ni adalah satu ibadah. Dan kalau kita merujuk kepada saranan Allah Subhanahu Wa Taala, penegasan daripada Allah, pemilik kepada seluruh alam ini, dan dialah yang mewajibkan kita puasa. Dia kata apa? Allah Taala sebut, wala taqfu ma laysa laka bihi ain. Mana Cik Amin? Bukan dia tahu dah. Hilang. Dia kadang-kadang line kita ni masalah ke. Mari dah buatlah live dengan Ustaz Zikri pun satu. Ustaz ada Ustaz masuk kan. Okey tak apa. Kita teruskan lah. Jadi Allah Taala kata wala taqfu ma laysa laka bihi ain. Jangan kamu ibadah tiru-tiru orang dengan ketiadaan ilmu. Maknanya sini kalau kita nak beribadat, kita tak boleh buat sembrono. Kita tak boleh buat ikut suka.
kita mesti ada jalan dia. Kita mesti ada ilmu, kena ada pengetahuan macam mana cara nak buat ibadat tu. Macam mana kita nak pergi Kuala Lumpur, kita kena tahu jalan mana. Kan? Kita kena tahu sampai Kuala Lumpur lah kat mana kita nak pergi ni. Memang Kuala Lumpur, tapi besar Kuala Lumpur ni, mana tempat kita nak pergi. Jadi macam itulah puasa ni. Pasal itulah kalau tadi ditanyakan soalan macam mana kita nak menghadapi Ramadan, kan? Walaupun kita dah hadapi dah, maka tak dapat tidak mesti dengan ilmu. Walaupun kita dah berada dalam satu Ramadan, kalau kita tengok Adina, rata-rata dalam online pun, dalam Facebook, dalam stream, dalam IG, ramai ustaz-ustaz yang masih lagi membaca kitab-kitab perihal Ramadan. Walaupun dah masuk bulan Ramadan, itu menunjukkan proses menuntut ilmu tak terhenti. Tak terhenti. Bahkan menjadi tradisi alim ulama ni, contoh macam kalau pergi Mekah masa musim haji, tambah kita berada dalam sektor pelancongan yang menguruskan ibadah umrah kan. Orang pergi umrah, Tok Guru pergi umrah, mereka takkan tinggal kitab. Biasanya kitab Bahrul Wafi dia akan bawa, kitab manasik haji, Ghaitul Muram fi kaifiyati ada'il haji Islam. Dia dah khatam dah kitab tu. Nabi dah khatam dah kitab tu. Tak lagi. Sebagai kita ni sebagai orang yang bertanggungjawab menguruskan perihal umrah, sekurang-kurangnya kita sebutkan tadi mesti kita kena khatam dan kita kena faham. Sebab banyak info-info, maklumat-maklumat yang terkadang tak ada dalam kitab-kitab yang baru ni, ada dalam kitab tersebut. Kan? Sebagai contoh, Ghaitul Muram fi kaifiyati ada'il haji Islam, kitab Bahrul Wafi, kitab manasik haji, kan? Dan lain-lain, kan? Lunas penceritaan segi sejarah sebagainya. Kita kena tahu, tidak lagi nak cerita kat udang. Okey, tiang ni tuan-tuan tahu tak? Tiang ni nama tiang Saidina Abu Jahal. Masa bila pula Abu Jahal Haji Saidina ni kan? Tiang ni pula kan. Jadi cerita kat udang. Jadi itulah yang berlaku masalah bila mana mutawi ataupun di kalangan kita yang nak jadi pemimpin ni hanya berbekalkan semangat. Semangat ceramah tabah ni daripada kita start daripada Mekah sampai ke Madinah. Tak habis-habis ceramah. Hampir orang nak tidur tak boleh dengar dah ceramah tabah tu. Tapi isi ceramah tu tak apa-apa. Cerita habis cara buat belacan, cara buat kasam kan. Jadi macam tu juga. Jadi untuk yang sebalik pada cerita tadi, Tok Guru bila dia pergi ke Mekah, walaupun dalam program haji, program umrah, mereka tak tinggal untuk menelaah ataupun mengulang kaji kitab-kitab yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Begitulah dalam bulan Ramadan, jangan tinggal. Cuma sikitlah iklan bagi anak-anak muda. Orang muda kadang-kadang kita tak mampu nak baca kitab Arab kan. Syarqawi, Tuhfatul Tulab dan sebagainya kan, Syarh Tahrir, Minhajul Talibin, semua kitab-kitab yang besar ataupun kitab muktamad dalam mazhab Syafi'i mungkin agak sukar. Tapi ada guru-guru, orang alim yang membantu kita memudahkan perbahasan ilmu tersebut. Sebagai contoh, saya nak sebut antara kitab Misbahud Duja. Kitab Misbahud Duja Syarah Safinah An-Najah. Saya bukan jual kitab Lina. Ni bukan meniaga kitab ni. Ni nak kalau nak pergi beli sendiri kat kedai ada banyak. Saya cuma nak sebut kitab ni agak bermanfaat, karangan Ustaz Muhadir Haji Jul Pesyarah, bekas pesyarah UAE. Bahasanya mudah. Saya suggest kitab ni sebab bahasa dia mudah. Bahasa dia sesuai dengan kita, dengan larang bahasa orang abad ke-21 ni. Jadi sangat bagus kan, dan juga disebut dalam kitab ini tentang puasa. Boleh kita baca. Bahkan kelebihan kitab ini, Ustaz Muhadir turut meletakkan beberapa faedah-faedah tertentu yang berkait dengan puasa ni. Banyaklah. Baik. Itu. Makanya secara ringkas untuk pusingan ini, ilmu adalah kita punya driver yang akan menjadikan puasa kita berbeza dengan puasa orang awam. Puasa orang yang sekadar lapar, sekadar dahaga. Ialah bila kita ada ilmu, yang pertama sekali, puasa kita tak batal, tak terbatal. Bila kita ada ilmu, puasa kita tak senang-senang terbatal. Bayangkan orang yang tidak ada ilmu, dia korek hidung tu lah. Kan? Kita kata, kenapa orang korek hidung? Dia kata, awak tak boleh ya? Dia tanya kita balik, awak tak boleh ya? Kan? Jadi, bahkan, Dina kena tengok, Dina Ustazah Nabila kena tengok, hari ni pula, orang yang tidak ada ilmu bukan sekadar tertipu dirinya sendiri. Bahkan ditipu oleh orang yang dianggap ada ilmu. Kalau kita tengok hari ni, di kalangan ustaz-ustaz sendiri pun ada yang mengeluarkan pendapat yang pelik-pelik.
minta maaf lah minta maaf, benda ni saya segan nak sebut tapi kena sebut sebab berlaku di kalangan anak muda. Hatta di kampus 2 tahun 3 tahun sudah kita tak pergi, tahun ni tak ada lah pasal semua PKP, tapi 2-3 tahun sudah sebelum Ramadan anak-anak kampen yang akan jemput kita untuk buat perkongsian dan timbul soalan-soalan yang kita tak terfikir. Lain kali kita kaji-kaji balik sebab siapa, rupanya ada orang-orang yang dianggap berilmu telah pun mengelirukan. Sebagai contoh, ada pendapat yang mengatakan, minta maaf lah, saya tak gamak nak sebut tapi kena sebut sebagai pengetahuan kita. Kokok lah. Kita pun mungkin ni kalau berhadapan dengan HK macam ni, kita tahu lagu mana kita nak jawab. Yang mana mereka tanya, Ustaz, onani tak batalkan puasa ke? La haula la quwwata illa billah. Kita pun kata, ni lagu mana punya soalan ni? Rupanya ada pendapat yang disandarkan kepada ulama, yang mereka anggap sebagai ulama, yang menyebutkan macam tu. Dia kata tak batal. Kan perkara yang kita sebut tadi lah, mengeluarkan mani dengan sengaja tadi, dia kata tak batal. Sebab itu bukan bersetubuh. Itu bukan memasukkan sesuatu ke dalam rongga pasangan. La ilaha illallah. Ni berlaku ni. Lepas tu keluar juga pendapat kata isap rokok pun tak batal sebab rokok tak mengenyangkan. Korek hidung tak batal sebab jari bukan makanan. Nampak? Benda-benda ni hari ni orang awam macam kita bukan hanya tertipu dengan kalau kita tertipu dengan diri sendiri, dengan kejahilan, kita tak pelik, itu normal. Tapi kita tertipu dengan kealiman orang, hak ni lagi masalah. Kalau setakat kelai 8 rakaat 20 rakaat tu okey lagi, ni masalah batal puasa pun kita tertipu. Sampai tahap yang kata kita tak niat pun tak apa puasa, kan semalam kita mula niat. Kita mula niat nawaitu Ramadan, sebenarnya kita rasa aku nak puasa esok hari, puasa Ramadan kerana Ta'ala. Itu dalam mazhab Syafi'i lah, kita niat per hari. Malam ni pun kita kena niat, malam esok pun kita kena niat. Tiap-tiap malam kita kena niat. Sebab mazhab Syafi'i dia halus. Dia mesti tiap-tiap malam. Kan sebab esok nak puasa hari lain pula, lusa hari lain pula. Jadi tiap-tiap malam tu kita kena niat. Sebab niat ni innamal a'malu binniat, yakni innama yasihul a'mal. Sungguhnya sahnya amal tu dengan niat. Kalau tak niat tak sah. Okey. Jadi apa nama ni, kalau mazhab Maliki semalam kita niat untuk sebulan terus. Bagi orang perempuan yang uzur, dia tak niat lagi lah sampai malam yang dia suci baru dia niat untuk sebulan. Okey. Baiklah. Jadi apa nama ni, ada yang kata tak apa nak niat-niat, kita bangun sahur tu of course lah kita nak puasa. Kita bangun sahur tu of course lah kita nak puasa, pasal pun nak kena saja aku puasa esok hari kan. Bolehkah niat puasa esok hari dinner? Masa tu dah pukul 5 pagi. Satgi kita nak puasa, bukan esok hari. Boleh. Sebab esok hari dalam arti kata hari bermulanya, subuh tu bermula hari yang kita masukkan kita nak puasa tu. Maknanya boleh niat puasa. Pas maghrib tu, pas buka puasa tu kita niat dulu dah. Ataupun paling lewat pun sebelum subuh. Saya elok-eloknya malam tu niat siap takut lupa. Okey, tapi kalau semalam kemarin kita dah niat dah untuk sebulan, kalaulah kita terlupa lepas ni, adakah puasa kita sah? Sah. Sebab apa? Kita ada backup niat daripada mazhab taklid mazhab Maliki. Yang niat sebulan tu. Tapi seboleh-boleh kita jangan lupa lah. Kecuali kalau orang tak niat sebulan, dia kena niat, dia niat tiap-tiap hari. Kalau dia lupa, puasa dia tak sah. Tapi dia tetap tak boleh makan. Dia tetap tak boleh makan, dia kena puasa macam orang lain, dia kena imsak, kena hormat, ihtiram bulan Ramadan. Bukan kata, aku lupa niat, aku boleh makan lah. Tak. Kan, setengah orang beralasan gitu. Hang tak puasa hari ni, aku lupa niat malam. Lupa niat, tak sah puasa. Tapi hang wajib kena imsak, hang kena hormat bulan Ramadan. Okey? Baik. Dina tu apa? Nasi apa Dina tu? Trik lapuk lah Banik. Okey. Balik pada tadi. Adik ada yang dia kata hang bangun sahur tu kira dah niat dah tu. Kira dah niat dah tu. Tak, bangun sahur bukan niat. Bangun sahur bangun nak makan. Berapa ramai orang bangun nak makan tapi tak puasa. Niat benda yang lain, bangun sahur benda yang lain. Jangan kita adukan buat supaya rojak buah tu duduk sekali dah. Bukan tu nak kacau duduk sekali. Okey, kita bangun sahur kita nak makan. Dia kata memang nak makan tapi nak makan sebab nak puasa. Dah nak puasa, niat lah nak puasa. Niat nak makan bukan nak niat. Nak makan dengan niat benda yang berbeza. Macam tu orang sebut kata hang dah pergi masjid, memang hang nak sembahyang. Pasal apa sebelum sembahyang hang nak usolli ataupun nak niat dalam hati nak masuk Allah, nak masuk dalam hati tu. Itu maknanya seseorang tu dia gagal memahami apa yang dimaksudkan dengan niat dan apa yang dimaksudkan dengan azam. Azam ni macam kita sahur, kita azam kita nak puasa. Kita naik motor nak pergi masjid, kita azam kita nak sembahyang. Tapi tu bukan lagi niat. Niat ni dipanggil diri pekerjaan. Kalau kata dalam sembahyang, dia bermula diri pekerjaan masa takbiratul ihram.
Kalaulah dia claim kata niat tu adalah masa dia di atas motor tu, masa tu kira niat pergi semayang, makna masa tu dia semayang dah. Dia tak boleh nak gerak 3 kali, tak boleh nak cakap, tak boleh nak makan, tak boleh nak apa dah sebab dia dah bermula dah. Sebab niat ni dia sekali dia dah semayang. Berbeza dengan puasa lah, puasa ni dia luar pada puasa. Tapi dia kena 10 puasa tu, dia niat. Ceritanya yang penting dia niat. Tu cerita dia. Ni maknanya Dina sebagai kesimpulan, ilmu sangat penting dalam melakukan ataupun mengimplementasi sesuatu ibadah. Okey. Deh kot cakap 2 pusingan. Buhlah sikit Dina ke Ustazah Nabila buh sikit. Munasabah So kita Ustazah tadi. Nabila. So Ustazah Nabila boh. Ke Ustazah Boh Nabila batai ada benda nak share? batai gila ke mana Ustaz, pun. kalau contoh seorang kalau contoh seorang tu dia puasa tapi dia tak solat tu kira macam mana? Ulang balik bunyi putih-putih. Dengar? Dengar tak? Sekali lagi Nabila, sekali Putih-putih. lagi. Putih-putih. Mm-mm. Okey tak line? Takut tak kuat line. Okey, ulang balik boleh dengar. Dengar apa? Dengar. Okey, ya, kalau macam seseorang tu dia puasa tapi dia tak solat. Itu nak kira macam mana dia punya puasa tu? Okey. Terima kasih no. Soalan yang bagus dia puasa tapi dia tak semayang. Dia puasa tapi dia tak tutup aurat. Dia puasa tapi dia mengumpat. Dia puasa tapi dia kata ke orang. Dia puasa tapi janganlah puasa segala maksiat sekalipun Okey. Adakah puasanya batal? Okey kita kena faham puasa ni 2. Satu puasa, yang kedua pahala puasa. Kalau orang yang macam ni, yang buat dosa ni, dia puasa tapi dia buat dosa maksiat. Puasanya tak batal. Tapi pahala puasanya batal. Ataupun kita sebut berkurangan. Sebut batal tu itu rasa sedih pula kan. Tapi ada ulama sebut batal. Cuma kita sebut berkurangan. Dia puasa ni seolah-olah satu ganjaran yang besar. Sehingga Allah Ta'ala wujudkan satu syurga yang khas bernama Ar-Rayyan. Khas untuk orang yang berpuasa. No? Tapi nak beli Ar-Rayyan ni, mestilah dengan puasa yang solid. Puasa yang betul-betul puasa. Walaupun tak khawas, puasa orang yang khawas, tapi sekurang puasa orang yang khusus. Khawasul khawas ataupun orang yang khusus paling-paling kurang pun. Ataupun boleh kurang orang yang awam. Tetapi, dia puasa, dia tak semayang, dia kata ke orang, dia mengumpat, tak tutup aurat, dia tak hormat mak ayah dan sebagainya. Orang ni puasanya sah tapi pahalanya berkurang, kurang dan boleh jadi sampai tak ada langsung. Pahala puasa tu ada. Tapi tak tahu mungkin sikit, mungkin kecil, mungkin tak tahulah. Dia tak sebesar sebagaimana orang yang berpuasa, puasa dengan mulut, puasa dengan mata, puasa dengan telinga kaki dan seluruh anggotanya berpuasa. Jadi maknanya bila kita berpuasa janganlah kita melakukan maksiat dan maksiat yang besar antara juga meninggalkan solat. Wallahu a'lam. Ada masak lagi ke Dina? Dah, kita duk tengok soalan-soalan orang, duk kumpul soalan. Dina, kita ada berapa lama kita? Lebih kurang dalam 20 minit ke? Ada lagi 20 minit. Okey, insyaAllah. Okey. Bila ada apa? Boleh? Dia kalau ceramah, kalau kita ceramah seorang-seorang, kita boleh je terus sampai sejam 2 jam. Tapi sebab ada member, kita kena cakap lah. Tak nak tengah duk kumpul soalan lagi. Duk kumpul bila nak jawabnya? Duk kumpul ni. Saya kita bagi sekali kan. Tu dia. Okey. Tak apa, ada baca je satu soalan kita jawab satu. Dia akan masuk lagi soalan-soalan yang lain, no? Ataupun soalan tu daripada Dina sendiri ke ataupun daripada Ustazah Nabilah ke. Tanya aja, mana boleh jawab kita jawab, kita jawab. Rujuklah tutup guru kita yang lebih alim insya-Allah. Okey, sementara tu nak diajukan soalan
ada beberapa perkara yang boleh kita kena yang kita kena buat sepanjang bulan Ramadan juga ataupun tempoh kita berpuasa. Yang pertama kita kena ingat kita kena jaga perkara-perkara yang batalkan puasa. Kan? Iaitulah makan, minum dengan sengaja. Tak sengaja tak apa Dina lah. Macam Dina tadi termakan nasi Okay. Tak sengaja tak apa. Tapi kalau sengaja tak boleh Dina cakap apa tahu? Ustaz Nabila dia kata, Dina terorder KFC dan Dina termakan dan Dina terkenyang. Banyak cantik dia menyeter kan. Okey. Jawapan aku je hari ni. Kalau nak bahan orang lain kita tak biasa, kita bahan orang kita biasa. Okay. Di samping tu kita kena jaga niat. Semua kita kena jaga niat. Dan kedua, kita meninggalkan segala perkara yang batalkan puasa. Itu kita boleh rujuk lah. Kemudian dalam masa yang sama, kita kena berpuasa dengan jiwa kita. Seperti mana kata Imam Ghazali, ada puasa orang awam. Puasa sekadar puasa. Ada puasa orang yang khusus, orang yang dia menjiwai puasa. Dan ada orang yang khawasul khawas ataupun khususul khusus, orang yang dia terkhusus daripada yang khusus, daripada semua puasa orang yang baik-baik, dia lebih baik lagi sebab dia merebut segala kelebihan yang ada dalam bulan puasa ini. Dan antara cara-cara untuk kita nak menjadikan puasa kita ni puasa yang ada level yang tinggi, iaitulah dengan cara kita melakukan perkara sunat-sunat puasa. Apa dia antaranya? Segera berbuka puasa. Ni, pagi, petang ni kita nak buka puasa ni. Kita jangan niat aku nak buka puasa awal sebab aku lapar. Kalau macam tu tak dapat. Aku nak buka puasa awal sebab aku dah beli benda sedap. Sekali kalau aku tak makan benda tu habis kat orang. Itu tak dapat. Tapi kita kena niat aku nak buka puasa awal ni sebab itu adalah sunat. Itu adalah apa yang disarankan oleh Rasulullah, disarankan oleh agama. Baru dapat pahala. Nampak nah? Beza kat situ aja nampak. Yang kedua, makan sahur dan melambatkan sahur tu pada 1/3 malam yang terakhir. Maknanya ambil lah dekat-dekat subuh tu. Bukan dah masuk subuh, dekat-dekat subuh. Jadi maknanya tak perlulah kita macam Dina dia selalu lepas syak tu dia makan siap-siap lah. Macam Dina sebenarnya tak kalut lah. Sebelum syak dia makan, lepas syak dia makan, tengah malam dia makan, tu jadi bulat gedemboi tu kan. Okay, jadi kepada semua penonton-penonton kita, minta maaf kami mohon izin untuk nak bergurau dalam ni. Jadi penonton tak nampak keras sangat kan. Okay. Jadi melambatkan walaupun kita dah makan ataupun kita dah kenyang, turun ke dapur makan walaupun 3 biji kurma ataupun sebiji kurma, sebiji atau 3 atau 5 makan. Sebab apa? Sebab nak ambil sunnah. Bahkan ada disebut bezanya puasa kita orang Islam dengan puasa Yahudi ataupun Nasrani adalah kita bersahur. Kita bersahur walaupun kita dah kenyang, tapi kita bersahur untuk dapatkan pahala sunnah. Kemudian yang ketiga, kita mengakhirkan sahur. Yang kedua kita makan sahur lah, makan. Yang makan ni 1/3 malam terakhir. Yang ketiga mengakhirkan sahur. Iaitulah dekat-dekat subuh. Kira-kira kalau kita baca 50 ayat Al-Quran. Pasal tu dalam kalau kita di negeri Kedah ni, kita ada waktu imsak dipanggil. Waktu imsak ni waktu untuk kita tertahan. Lebih kurang dalam 10 minit subuh tu. Waktu imsak, waktu tu kita dah berhenti makan lah. Waktu tu kita dah berhenti makan lah. Waktu tu kita duk gosok gigi apa sebagainya. Tapi ada yang kata, ni satu lagi yang kita sebut tadi macam kes tadi lah. Ada yang kata, boleh makan walaupun dah azan subuh. Lagi mana dia boleh habis azan subuh, boleh makan. Itu satu petua yang salah. Satu petua yang tak betul. Jangan ada yang diikut pula. Kena betul bila hari tu dia azan lambat sikit, sudah kita ada boleh tambah 2 pinggan lagi lah. Tak betul ya. Kemudian lagi antara sunat puasa adalah berbuka dengan segera ketika yakin masuk maghrib. Ni kita dah sebut tadi ni. Yang kelima, kita membaca doa ketika berbuka puasa. Sini jadi sikit polemik lah. Polemik ni, kalau polemik di kalangan orang awam kita tak kisah sangat. Ni masalah polemik di kalangan orang yang ada ilmu. Duk bahas doa tak sahih, hak ni tak sahih. Buat apa? Benda doa ni benda umum. Jangankan nak doa hak yang tak sahih, bahasa Arab yang tak sahih, yang bahasa Melayu pun kita boleh doa. Kan dia kata kita kena doa benda hak yang sahih, hak Nabi sebut. Hak Nabi tak sebut, jangankan hak Nabi tak sebut dalam bahasa Arab, hak dalam bahasa Melayu, bahasa Urdu, bahasa Jepun, bahasa Korea. So, asalkan doa apa maksud doa? Doa mana kita minta pada Allah, kita seru pada Allah. Tak payah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Jadi
jadi jadikan isu lah benda ni ya. Jadi antara doa yang para ulama cadangkan kepada kita dan tekankan kepada kita, dan ada juga yang menyabitkan doa ini dengan asar tertentu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ingat tak doa Dina? Ingat. Ingat tau, doa makan mesti ingatnya kan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu paling ringkas. Ataupun kita sambung sikit, zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ataupun sambung sikit lagi, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli syai'in an taghfir li. Saya percaya Dina tak buat sampai tahap macam tu. Panjang sangat tu. Okey, cuma doa ni Ustazah Nabila nah. Kita nak baca masa mana Nabila? Nabila apa nama? Panggil Ustazah kan panggil Nabila ni, saya pun tak apa nak. Adik Nabila, adik saya. Oh ya ke. Okey Nabila panggil Nabila lah. Dia kalau panggil atas tak apa. Panggil Ustazah, panggil doktor ke apa tak apa. Jangan kau bantu Ustazah, kita panggil nama saja. Tak boleh. Okey. Jadi Nabila, apa nama doa ni baca masa mana Nabila? Kisah abang ni kita ada Abang Chin. Abang Chin driver kita. Driver bas Tiram Travel insyaAllah. Staff paling sporting sekali. Masih boleh berkhidmat ke sekarang ni? Kena pandangkan enjin. Baca buka mute. Tak buka mute. Okey, sementara tu Nabila. Jangan duk lari. Doa atas saat ni nak baca masa mana? Nabila Kerah. Sebelum ke selepas? Jawabnya. Okey, kita baca selepas kita berbuka. Tadi pendapat yang kita katakan paling selari lah dengan keadaan. Okay? Sebab kalau kita lihat tadi, zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Dia menggambarkan aku ni dah berbuka puasa, hilanglah dahaga, hilanglah keperitan tengkok apa semua tadi ni. Kalau kita tak buka puasa lagi, lagu mana nak hilang? Sebab tu kita berbuka dulu dengan bismillahirrahmanirrahim, makan kurma atau minum air sikit, terus kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Aku berbuka dengan rezeki, atas rezeki engkau ni aku berbuka puasa. Kan zahabaz zama'u, hilanglah segala keperitan, dahaga apa semua tadi ni. Itu maksudnya. Jadi doa ni kita baca lepas kita dah teguk ayat, lepas kita dah minum sikit. Sebelum tu kita hanya baca bismillah sahaja. Okey, terus ada soalan Nina. Dia tak lama dah, ada lebih kurang dalam 10 minit ni. Ada ni dia kata kalau kita ke tempat yang lebih awal nak berpuasa, lepas tu dia ke lebih awal berpuasa, mereka berhari raya, kita belum cukup lagi puasa. Boleh ke nak buka? Faham tak? Okey, kita ni akan ikut masa kita nak ikut mana? Kita akan ikut di mana kita berada. Kalau kita berada di negeri yang dah puasa, maka kita puasa. Walaupun kita ni asal kita Malaysia, tapi yang dah puasa tu Mekah contohnya lah. Ataupun asal kita orang Mekah, tapi masa tu kita duduk di Malaysia dah mula puasa. Kita ikut di mana tempat kita berada, matlak tu. No? Kecuali ada kes yang mana orang tu raya, contohnya raya. Dia puasa ni paling kurang 29 hari. Kan? 29 hari ataupun 30 hari. Tapi dia baru 28 hari. Tak sampai 29. Sempurna sebulan adalah 29. Kan? Ataupun 30. Dia baru 28 hari. Tiba-tiba dia sampai di satu tempat tu. Contohnya. Tempat tu dah sambut hari raya. Dia ikut ke tempat tu. Dia pun raya. Tapi satu hari tu dia tetap kena qada. Dia tetap kena tambah balik. Wallahu'alam. Lepas tu ada satu lagi soalan. Dia tanya, macam mana nak semayang dan berpuasa bagi negara yang tak ada siang dan malam. Yang ada kat tempat yang tak ada siang dan tak ada malam. Contoh macam kat Alaska ke mana? Yang kami terdengar gitu.
Ada. Kami bisa jumpa di Mekah. Haruni pun kami dah jumpa orang lagu tu. Dia duk cerita lah. Kita dia puasa. Sekali puasa puluh jam. Dia puasa. Buka puasa tu sat sangat. Buka puasa. Lepas tu dan mayang maghrib. Lepas tu mayang isyak. Tarawih macam mana. Tu dia buat. Tapi lepas tu makan sok lah. Makan sok. Kita dengar pun beritahu. Letih ngeri. Jadi kita pun tanyalah lagu mana pendapat ulama setempat hampa di sana. Dia kata kami puasa. Ikut lagu mana terbit matahari sampai tenggelam matahari. Dia. Maknanya dari satu sudut kita nampak macam teruk lah. Tapi dari satu sudut yang lain, dia orang yang puasa macam tu, Allah nak bagi ketinggian kepada dia. Tetapi kita jangan terkejut sebab ada pendapat yang menyebut ini certain case lah, special case. Bagi tempat-tempat yang mungkin dia sebut tadi ni sampai siang saja, malam tak ada, ataupun elok kita suap nasi siang balik dah kan. Itu ada juga pendapat kalau kita tengok ulama kontemporari yang dia ni cuba untuk nak membawa pendapat nak cuba nak bagi rukhsah ataupun kelonggaran kan. Tak tahulah dia guna kaedah idza daqa ittasa'ah atau apa kan, untuk meluahkan sikit sekurang-kurangnya lepas tempoh masa yang sesuai untuk seseorang tu berbuka kan. Tu pendapat tu ada. Cuma kalau tadi tanya sahabat kita tadi yang duduk di sana, dia kata mereka lebih akrab dengan pendapat yang mengatakan puasa ni ikut terbit matahari dengan tenggelam matahari. Itu dia. Okey. Abang Cik ada soalan nak tanya? Ya, Abang Cik. Kita ada lagi lebih kurang 7 minit. Ya. Unmute Abang Cik, unmute. Baru jumpa butang. Tak ada apa lah, macam siapa yang kalau pesakit gastrik ke yang tak digalakkan berpuasa tu, mungkin boleh kot kalau perlu pengambilan ubat-ubat tu kan. Nanti macam mana nak ganti tu ni Ustaz? Macam mana soalan tak dengar putih-putih? Dina boleh tolong ulang balik tak? Untuk orang macam mana Abang Cik? Untuk pesakit lah, kalau sakit gastrik ke apa ke, kencing manis darah tinggi, nak jatuh pula. Kalau mereka tak berpuasa nanti ganti tu kena bayar fidyah juga kan. Kena bayar apa? Fidyah ke apa tu? Lupa lah. Fidyah. Tengok nama. Jadi macam mana nak bayar tu? Betul, bayar pun kena bayar dan ganti puasa pun perlu ganti. Dengar tak? Dina tolong Boleh ulang dengar tadi tak? tu. Putih-putih. Putih Dina tanya okey lah Dina punya line. Putih-putih lagi kah? Putih-putih. Okey, Dina tanya Lena macam mana untuk pesakit gastrik, darah tinggi, kencing manis? Darah tinggi, Kencing manis atau gastrik. Macam mana? Dah kena makan ubatnya tu? Bukan. Kena depa ni kena puasa, kena ganti ke? Kena ganti dan banyak fidyah ke? Banyak fidyah sahaja? Oh, maknanya orang yang dia tak puasa dengan sebab penyakit, adakah dia kena banyak fidyah tu? Banyak fidyah dan ganti Okey. puasa atau banyak Okey. fidyah sahaja? Okey, orang yang tak mampu puasa, dia ni tak mampu puasa noh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak mampu puasa tetapi dia ni ada harapan untuk dia berpuasa, maka dia kena usaha untuk dia qada balik puasa dia. Kecuali lah orang tu memang dah lumpuh, tak sedap apa dah kan, atau memang tersahkan hang ni memang tak boleh kalau tak makan. Kalau hang tak makan boleh menyebabkan mudarat.
kan, boleh mati apa sebagainya kan. Mudarat yang besar lah, bukan sekat mudarat hanya akan jadi lapak. Tu tak apa. Jadi kalau boleh jadi sampai tahap boleh membahayakan nyawa tu mana mudarat yang besar. Jadi kalau macam ni, itu tak apa. Itu tak apa, dia hanya duk bayang pidiah je lah. Tapi kalau orang tu dia ada harapan sembuh dan doktor tak bagi satu peringatan yang memaksud mudarat yang besar, maka dia kena usaha untuk dia berpuasa juga. Kan? Kena usaha. Tak kira lah sepanjang tahun. Tempoh 11 bulan tu masa dia nampak dia boleh puasa, dia cuba puasa. Walaupun sampai 3 hari, dia akhirnya dia tewas. Kan? Tapi yang penting dia kena usaha. Ada orang kata, payahlah kalau macam tu. Tak payah. Itulah lambang ta'abudi, lambang kehambaan kita kepada Allah. Hidup kita ni kalau setiap detik nafas, kedipan mata nafas kita pun Allah Taala sentiasa bagi, kan, apalah sangat beban ni kita berusaha ibadah kepada Allah. Kan benda tu akan jadi senang bila kita macam orang nak pergi umrah lah. Kalau orang fikir guna akal yang sejengkal, kan, guna logik akal yang tak sihat, dia kata apalah pasal nak habiskan ribu-ribu untuk nak bagi kepada syarikat travel agent ni untuk aku pergi umrah. Buat apa pergi duk tawaf bangunan batu je. Kan? Pergi duk tawaf bangunan batu bukan jumpa Allah pun, pergi tawaf bangunan batu. Lepas tu susah orang. Tahu jumpa pula orang macam-macam pangai kan, ada yang jenis pencuri pada. Kalau fikir guna akal. Tapi kalau orang yang berfikir dengan keimanan, dia sanggup bersusah payah. Pergi pula diuji pula dengan masalah hotelnya, dengan masalah masalah transportnya, masalah kesihatan, kan. Dia sanggup. Sebab apa? Sebab dia tahu dia berfikir dengan keimanan. Jadi macam tu juga puasa ni pun. Puasa ni berbalik pada cerita tadi ni, dia kena qada, dia kena usaha untuk dia qada, dan sekiranya sudah pun melebih daripada tempoh setahun, dah setahun dia tak qada lagi, masuk tahun yang kedua, maka dia dikenakan fidyah. Qada tetap kena qada tapi dikenakan fidyah. Begitu juga digandakan pada tahun yang seterusnya. Tu bagi pesakit dialisis pula macam mana? Pesakit dialisis dia kena cuci darah kan? Betul, dia kena cuci buah pinggang. Okey, pesakit dialisis dia kena cuci darah. Cuci darah ni dia bukanlah menekan setahu saya lah, kalau saya tak tahu tolong betulkan lah. Dia hanya masuk jarum dekat liang roma kan, dia tak ada masuk ke dalam rongga kan. Yang tu bukan membatalkan puasa. Itu secara mudah kita faham, dia bukan membatalkan puasa sebab dia tidak masuk ke dalam rongga. Tetapi kalau macam memasukkan sesuatu ke dalam rongga kan, ubat kan, macam masuk ayak lah. Kita masuk ayak dalam badan kita. Orang yang dengan ayak kan, dia masuk sampai tahap dia belahak pun tak batal puasa sebab itu bukan masuk sesuatu ke dalam rongga. Cuma walaupun ada pendapat kata itu ini sebagainya, tak apalah, kita pegang pada hak basic ni. Ni ada satu lagi soalan. Saya selalu musafir dulu masa bawa bas. Kadang-kadang cuaca yang panas dan keletihan membuatkan saya letih. Bolehkah saya buka puasa untuk elakkan letih dan fokus pada pemanduan? Siapa nangis tu? Ada suara selingan. Ya. Biasalah PKP ni bukti kata duduk di rumah. Salah. Ada mama dia duduk angkat baju tak? Sana, tak maaf lah. Maya ni. Lagi mama Mai. Maya. Mai. Sana. Maya. Okay, kita take 5 dulu. Maya.
Maya. Sana. Ni Okey. yang kata apa? Ini dipanggil seni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa soalan tadi? Selalu musafir, bawa bah. Kadang-kadang cuaca yang panas, keletihan membuatkan rasa letih. Jadi bolehkah saya buka puasa untuk elakkan letih? Dah dapat. Okey, orang musafir ni dia antara orang yang tak wajib puasa. Maka dia boleh berbuka. Lebih-lebih lagi dia sedang menanggung taklif ataupun tanggungjawab yang melibatkan nyawa. Bukan setakat nyawa dia seorang, bahkan nyawa orang ramai, sama ada dia boleh melanggar orang ataupun ada penumpang di dalam bah. Maka dibolehkan untuk dia tidak berpuasa, tapi tetap kena qada. Cuma ada yang menyebut sebagai satu kata-kata rangsangan. Walaupun hakikatnya tetap tergantung kepada kondisi driver itu sendiri. Ini sebagai satu kata-kata rangsangan. Dia kata sebenarnya kalau kita cuba juga untuk berpuasa, menyempurnakan puasa. Tambahan pula kita hari ini dah ada kelengkapan orang kata fasiliti, sebagai contoh penghawa dingin yang okey. Kemudian kita ada pelbagai suplemen yang boleh membantu kita untuk kekal bertenaga sepanjang hari sebab ada orang yang dalam tempoh berpuasa dia juga buat kerja kontrak dan sebagainya. Tak apa, itu sebagai kata-kata rangsangan. Al-Lihan, soal adakah dia boleh teruskan puasa atau tidak tergantung kepada diri dia sendiri. Cuma adakah dia boleh berbuka? Jawabnya boleh sebab dia sedang bermusafir. Tapi jangan gunakan kesempatan bermusafir tu untuk dia memperlekehkan agama lah. Sebagai contoh, dia buat live pula, nampak saya sedang minum kopi ni sebab saya tengah buat ubah ni, saya ni musafir ni. Tak payahlah benda tu. Kita berbuka bukan sebab kita seronok, kalau boleh kita sedih sebab kita tak boleh berpuasa. Cuma nak buat macam mana, kita terpaksa. Tu maksud kita pun sedih. Wallahualam. Okey, Nabila ada soalan? Macam tadi kan Ustaz ada sebut pasal doa tadi kan. Pasal doa. Dalam bulan puasa ni kita ada waktu-waktu untuk mustajab doa kan. Waktu mana yang mustajab doa tu? Doa yang mustajab bulan puasa. Mustajab doa ni waktu mana? Okey, baik. Soalan yang bagus daripada Nabila. Waktu mana mustajab doa? Doa yang diangkat, yang dikabulkan, yang tinggi nilai waktu tersebut, iaitulah banyak waktulah sepanjang kita berpuasa ni, kira waktu mustajab lah kau ni, tengah-tengah lapak ni. Allah Ta'ala hitung, Allah Ta'ala ambil. So doa Allah Ta'ala sangat-sangat maha mendengar doa kita. Cuma ada pendapat yang menyebut antara waktu yang perlu kita bagi perhatian iaitulah saat kita nak berbuka puasa. Lagi hampir nak buka puasa, lagi tangan kita bersungguh-sungguh minta pada Allah kan, agar diberikan segala hajat-hajat kita yang baik tersebut. Lepas tu masa buka puasa tersedut galut, kira lau pula nak booking, ni paha ayam ni aku punya, ni kepak ni aku punya. Tak, masa kita nak buka puasa tu masa untuk kita mengejar ataupun kita booking permintaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey Dina, dah sampai masa ke? Sikit lagi. Okey, soalan last. Dia tanya, sekiranya seseorang tu membatalkan puasa nazar atau qada, adakah wajib dia berimsak? Berimsak? Tak tahu. Imsak mana tak makan lah. Okey. Untuk orang puasa apa? Puasa qada. Puasa qada ataupun puasa nazar. Kurang jelas naknya soalan tu. Tapi tak apalah. Ya. Nak tunggu respon balik, takut makan masa. Kita jawab dulu lah. Kuk kena kita tembak je lah. Macam jawab Pak Isau ni. Kadang-kadang kita goreng dapat pahala goreng. Dapat markah goreng walaupun jawapan pahala goreng. Walaupun jawapan tak betul kan. Dia kata nyak lain, kita pahala goreng kan. Tapi tak apalah, kita goreng bagi dapat, orang kata dapat markah menjawab. Baik. Jadi orang tu bila dia puasa nazar atau puasa qada ni, mana puasa wajib.
Puasa wajib. Bila puasa wajib ni, dia tak macam puasa sunat. Puasa sunat, dia bila dia rasa lapar, ini tak jadi puasa lah. Dia boleh batalkan dengan cara dia makan. Dan dia tak macam puasa qada. Puasa qada ni wajib kena puasa. Tahan. No, kita kena macam puasa macam puasa Ramadan mana boleh kita rasa tak larat hari ni. Kan? Tak larat, tidak ada alat-alat ataupun justifikasi alasan yang munasabah, kita pergi buka tak boleh. Kan, kecuali lah munasabah baru boleh. Berbeza macam puasa sunat puasa malam, buka makan tak ada masalah. Tapi kalau puasa qada, puasa nazar, kan, walaupun kita tak jadi, tetap kena jadi. Kecuali lah ada alasan-alasan yang kita sebutkan tadi sebagai contoh musafir, kan, uzur yang bersangatan tu. Okey, Nabila ada soalan last ke tak ada dah? Okey, ada soalan terakhir kot sebab kita nak ke masjid ni. Ada tak? Tak ada soalan. Itu imam ni, walaupun orang jemaah semua tak pergi masjid, tapi kita nak kena pergi azan, pergi dirikan jugalah sembahyang fardu kifayah ni bagi gugur dosa-dosa ahli qaryah ni. Nabila ada tak? Kalau tak ada kita nak tutup ni dah. Buka makan apa ni? Buka makan apa? Tak ada kita ni orang kampung, makan dekat kampung je. Elok. Okeylah, Abang Ni rasanya dah tak ada soalan dah. Rasanya tak ada soalan dah, so Abang Ni boleh. Kesimpulan lah. Sebagai kesimpulan, kita dah hadapi Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan yang lalu, dan tak semesti dan tak mustahil Ramadan yang akan datang lebih berbeza, atau tak juga mustahil kita tak akan bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Maka marilah sama-sama, saya menyuruh pada diri saya sendiri dan juga lah Nabila, Dina dan juga sahabat-sahabat yang sempat bersama tadi ni dan juga yang menonton, untuk kita menjadikan Ramadan ni seolah-olah Ramadan yang terakhir. Bukan kita mengharapkan ini Ramadan terakhir, kita nak lagi, tapi seolah-olah kalau ini Ramadan terakhir, kita dah lakukan yang terbaik di sudut puasa kita, puasa mata, telinga, hidung, mulut sebagainya, dan juga kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Walaupun kita tak boleh pergi ke masjid surau seperti mana yang lalu, tapi kita boleh menjadikan rumah kita sebagai masjid. Bukan jangan nak pergi niat isytihar rumah jadi masjid, nanti nak itikaf kan, nanti tak boleh pula orang yang uzak masuk rumah kita. Sebab apa? Sebab rumah kita jadi masjid, tak boleh lah. Cuma kita jadikan suasana masjid, hias bagi jadi macam masjid, kan, hidupkan baca Quran. Masanya masjid, rumahku masjidku. Dan akhir sekali, marilah kita tambah ilmu kita, khususnya ilmu akidah, ilmu tauhid, dengan cara kita mengenali Allah Subhanahu Taala dengan sifat 20, iaitu akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan kita elakkan diri kita terpesong dengan akidah-akidah yang batil. InsyaAllah, moga-moga. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Azhar atas perkongsian yang sangat-sangat sangat-sangat bernas. Terima kasih, insya-Allah ada masa lagi kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. So, selamat menjalani ibadah puasa Ustaz Azhar dan juga Nabila, insya-Allah. Dan kita jumpa lagi nah. Terima kasih Abang Ni. Okay, salam semua. Salam. Okey, itu saja kita punya live bersama Imam Muda Azhar atau Ustaz Azhar Ghazali. InsyaAllah kalau ada lagi kita menjemputan, kita akan wawarkan dan kita akan cuba untuk jemput ustaz-ustaz untuk bagi tazkirah santai ataupun ceramah santai ataupun apa-apa tips ataupun kita boleh sembang di sini, insyaAllah. So Nabila ada apa nak cakap? Cuma nak ucap selamat berpuasa untuk semua yang tengok live ni. Semoga Ramadan kali ni dapat kita meningkatkan amalan kita lah, insyaAllah sama. InsyaAllah. So selamat menjalani ibadah puasa. Nabila juga. Salam semua. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih semua yang menonton.
Bagi-bagi soalan. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum.